Jom dengarkan Santai bersama Ustaz Said di Manis FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu kaedah yang biasanya kita di rumah, di tempat kerja dengan kawan-kawan, kawan kita ada masalah, kita tolong dia. Kita tolong dia. Bila kita tolong dia, selesai je dia pun kata kita, terima kasih lah mu tolong aku. Biasanya ramai di kalangan kita yang bagi respon, yelah hari ni mu susah aku tolong, kayak aku susah. Apa benda? Kayak aku susah mu tolong aku pula. Itu kaedah yang sering disebut. Sebenarnya kaedah ini kaedah yang kurang tepat. Kaedah yang menyetereskan. Menyeteres. Jadi stres kalau kita pakai kaedah ni. Kaedah macam mana tadi? Okey, mu susah, hari ni aku tolong. Kayak kalau aku susah, mu tolong pula. Itu kaedah yang kurang tepat, sahabat-sahabat pendengar sekalian. Sebab bila kita ada masalah, kita pergi cari dia, tiba-tiba dia tak tolong kita. Dia kata aku tak nak tolong, kita akan rasa kecewa. Dulu masa dia susah aku tolong, sekarang bila aku susah dia banyak alasan pula. Sebab kita pegang pada kaedah yang tak tepat. Dah Ustaz, nak pegang kaedah mana yang tepat Ustaz? Kaedah yang betul macam mana? Kaedah yang betul, hari ni mu susah, aku tolong. Nanti suatu hari nanti aku susah, siapa tolong? Allah tolong. Kita pegang kaedah macam ni. Bahkan perkara ini disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sepotong hadis baginda, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah akan sentiasa membantu hambanya yang tolong saudaranya. Jadi kita pegang kaedah tu. Aku tolong kau hari ni, mu susah hari ni aku tolong. InsyaAllah bila aku ada masalah esok-esok, bila-bila aku ada masalah, Allah tolong. Kalau kita pegang kaedah ni, kita tak akan stres. Sama ada di kalangan adik-beradik. Bila adik-beradik susah, kita tolong adik-beradik kita. Kenapa? Niat kita yakin bahawa aku tolong Allah. Nabi janji kalau aku tolong orang, adik-beradik apatah lagi, maka Allah akan tolong bila aku ada masalah. Kita di pejabat, ada kawan-kawan minta tolong, aku nak kena keluar, nak demam, nak sakit, tolong cover ni, tolong selesaikan kerja aku sikit boleh tak? Dengan niat kita, okey aku tolong. Nanti satu masa aku ada masalah, Allah akan gerakkan hati-hati orang untuk tolong kita. Sebagai satu contoh, ramai pendengar Manis FM sekarang ni tengah memandu. Mungkin kita sapa satu lorong agak jam sikit, ada kereta lah makcik ni salah lorong, dia pun akak api kita panggil benda high beam. Dia nyala lampu minta izin bagi signal nak masuk lorong kita jam panjang dah, tapi kerana makcik tadi tersilap lorong, maka dia minta izin nak masuk lorong kita pun tak apalah makcik ada masalah, saya tolong makcik. Kita cakap dalam hati lah, kita pun bagi lorong makcik tadi masuk, kita tolong makcik bila makcik ada masalah. Petang besok ataupun lusa 2-3 hari, kita pula ada masalah, silap masuk lorong, kita pun high beam minta izin untuk masuk lorong yang betul. Agak-agaknya ada tak orang yang akan bagi ruang pada kita, orang yang akan tolong kita, okey ambil, awak boleh masuk laluan ni? InsyaAllah ada lah Ustaz. Persoalannya, orang yang beri kita masa kita ada masalah, adakah makcik yang kita tolong 2 hari lepas? Tak semestinya. Itulah maksud tadi, bila makcik ada masalah, saya tolong. Bila saya ada masalah, oleh kerana saya pernah tolong makcik, insya-Allah Allah tolong saya. Inilah janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah akan menolong orang yang selalu tolong saudaranya. Kalau kita pegang dengan hadis ni, kita akan jadi orang yang ringan tulang. Dan antara sifat orang yang disayangi oleh kawan-kawan, oleh ahli keluarga, kawan di tempat kerja, di mana orang yang suka tolong orang. Dan bila kita pegang dengan prinsip Allah akan tolong kita bila kita tolong orang lain, maka kita akan ringan. Kita tidak mengharapkan balasan orang, kita tidak akan mengungkit. Jadi masalah problem, kenapa sering kita dengar orang yang tolong orang tapi dia mengungkit balik? Sebab dia punya prinsip, dia tolong tu
supaya orang ni tolong pula dia bila-bila. Itu kaedah yang salah. Bagaimana saya ulang tadi, sidang pendengar Radio Manis FM, apabila kita melihat sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita melihat sejarah para sahabat, mereka sangat-sangat suka tolong menolong. Jadi kita hari ni cuba kita renung, berapa ramai dah orang yang pernah kita tolong dalam minggu ni. Cuba kita duduk kat pejabat, aku ni jenis suka tolong orang ke tidak? Aku ni jenis berkira ke tidak dengan rank? Rank, you know, rank. Dia berkira je ke tidak dengan tenaga dia. Ini gaya pantai timur kan. Dia berkira ke tidak dengan tenaga. Dan kita tengok, kita sendiri boleh menilai di pejabat kita, dalam masyarakat kita, dalam keluarga kita, ada orang-orang yang disenangi, orang-orang yang disayangi oleh orang di sekeliling dia. Cuba cek antara sifat yang ada pada diri dia apa? Antaranya memang dia tu suka tolong orang, dia tu ringan tulang, tak kira masa. Dia ada duit, dia tolong dengan duit. Ada juga yang tak ada duit, tapi dia sangat pemurah dari segi tenaga dia. Dia sangat-sangat pemurah dari segi masa dia. Tak kira masa mana, saya telefon pukul 11:30 malam nak tidur dah, motor ada masalah, kereta ada masalah, dia tolong, dia turun pergi tolong. Walaupun dia tak ada duit, tapi dia pemurah dari segi masa dan tenaga. Kalau kita boleh pegang prinsip ni dalam kehidupan, insya-Allah jadi orang berjaya. Sama ada, mungkin ada yang di peringkat masih belajar lagi, duduk di universiti, ada yang di kampung, ada yang di tempat kerja, ada yang dalam kehidupan seharian. Insya-Allah kita akan disayangi. Dan inilah sifat sebenarnya Nabi Muhammad SAW. Para sahabat yang Nabi didik, mereka ini sentiasa mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, dah kalau gitu, kalau kita tolong orang nak bagi upah, boleh ambil ke tidak? Keikhlasan tidak menafikan ganjaran. Dah dia tolong saya, Ustaz, saya nak belanja dia. Jangan belanja, aku tolongmu kerana Allah. Betul lah, kerana Allah. Orang nak belanja makan, orang nak bagi hadiah, itu tidak, Islam tidak pernah menafikan. Ia boleh berjalan seiring. Dia tu ambil hadiah, dia tu lepas tolong orang ambil pula upah, dia dah ikhlas. Juga kita tidak boleh kata begitu. Mentang-mentang dia terima hadiah, kita kata dia tidak ikhlas. Juga kita tidak boleh menghukum. Ia berjalan seiring. Macam orang tawakal lah. Tawakal ada, tapi usaha kena ada juga. Ikat unta tu, kemudian tawakal. Maksudnya apa? Unta tadi bila parking ikat, lepas ikat unta takut dia lari, ikat, lepas tu baru tawakal. Kita parking motosikal, kita parking kereta, kunci dulu. Letak anak kunci safety, lepas tu baru tawakal. Itu konsepnya. Samalah tadi, kita tolong orang, kita mengharapkan Allah akan tolong kita balik, kita mengharapkan ganjaran daripada Allah. Kalau orang nak bagi hadiah, nak bagi upah, tak ada masalah, boleh terima. Itu tidak menafikan keikhlasan. Saya ulang sekali lagi kaedah. Mu susah, aku tolong. Aku susah, Allah tolong. Kau susah, aku bantu kau. Nanti aku ada masalah, Allah akan gerakkan hati orang untuk tolong aku. Kita yakin ini janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekadar ini dulu dari saya, Ustaz Syed Muhammad Nur Hisham bin Tuan Padang. Sekian manis sama deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai bersama Ustaz Syed setiap Ahad hingga Khamis jam 7.30 pagi dan ulangan 5.30 petang hanya di Manis FM, Gaya Pantai Timur.